setelah kita hilang kuasa, nampak UMNO ni muhasabah diri bersatu tu. Tetapi masalah ini kembali semula apabila UMNO, pemimpin UMNO, Menteri UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan. Macam mana tu? Kita kena lihat, apabila kita hilang kuasa, kita fokus. Secara konsisten kita tahu musuh utama kita DAP dan Pakatan Harapan. Kerana bagi saya, inilah dia perosak negara kita. Kalau kita lihat video yang telah ditunjukkan tadi, ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan sebagainya, cara mereka berkempen sebagai janji langit dan bumi. Tetapi akhirnya apa jadi? 22 bulan diberikan mandat oleh rakyat, mereka sendiri khianat janji mereka terhadap rakyat. Akhirnya dalam masa 22 bulan, rakyat ditekan daripada segi ekonomi. Kerana mereka tidak habis dengan politik, orang cakap political persecution. Dengan politik, orang cakap politik yang tidak sihat. Terlalu banyak sangat bermain politik hingga lupa mentadbir negara. Anwar Ibrahim berjanji, hari ini kita menang, besok minyak turun. Selepas subuh. Selepas subuh. Dia bagi tahu, Lim Guan Eng cakap dia akan selesaikan isu tol plus daripada utara sampai selatan. Menyelesaikan masalah PTPTN. Ini yang membuat rakyat terpegun dengan janji-janji mereka. Tetapi 22 bulan apa jadi? Dalam parlimen, Perdana Menteri ketika itu, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, menyatakan manifesto bukan kitab suci. Ini secara terang pengkhianatan Pakatan Harapan terhadap rakyat. Tetapi ketika itu rakyat masih lagi memberi ruang dan peluang. Kerana 100 hari yang pertama mereka kata takkan hari ini kahwin besok dapat anak. Ya. Ketika itu kita konsisten. Kita tahu musuh kita adalah Pakatan Harapan. UMNO ketika itu musabah diri, kita menyusun strategi, mencari kelemahan-kelemahan Pakatan Harapan dan kita menyerang. Kita menyerang bukan cara Pakatan Harapan menyerang Barisan Nasional. Kita menyerang Pakatan Harapan dengan menggunakan fakta, dengan meletakkan keutamaan kebajikan rakyat jauh di hadapan daripada permainan politik persepsi. Apabila kita lawan Pakatan Harapan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, walaupun ketika itu pemimpin-pemimpin UMNO banyak dikenakan politik persecution dalam mahkamah daripada LHDN, daripada kes-kes yang orang cakap out of the box ni, penindasan terhadap pemimpin UMNO berterusan. Malah yang peliknya, sehingga hari ini masih diteruskan. Ya. Walaupun kita tahu, sepanjang 22 bulan kita lawan, kita tahu apa yang berlaku hari ini sekadar orang cakap tuduhan politik nak menjatuhkan kredibiliti pemimpin-pemimpin UMNO. Tetapi sepanjang 22 bulan kita konsisten. Dan berkat konsisten kita, serta kita muhasabah diri, kita memperjuangkan kembali kepentingan rakyat dan sebagainya, konsisten. Kita mendapat satu orang cakap cahaya di mana tidak terlintas dalam politik negara kita. Dua parti Melayu Islam terbesar dalam negara kita boleh mengetepikan ego, mengetepikan perbezaan, mencarikan satu kesatuan, maka wujudlah rundingan pertama UMNO dan PAS. Dan apabila rundingan UMNO dan PAS ini diteruskan sehingga wujudnya Muafakat Nasional. Adakah kita nak lupa, adakah rakyat lupa bagaimana rakyat akar umbi yang tidak berparti berlinang air mata Serba putih. apabila kita membanjiri PWTC memakai baju putih, meletakkan keutamaan Muafakat Nasional. Di situlah kita lihat penyatuan orang-orang Melayu dalam negara kita, mengetepikan perbezaan politik. Kerana ketika itu, kita lihat Pakatan Harapan, terutama DAP, PKR telah menidakkan kepentingan agama kita. Mula mencari-cari kedaulatan bangsa kita. Mula mempertikai perlembagaan kita. Malah sudah mula berani bercerita tentang untuk mengubahkan negara kita ke arah negara republik. Jadi ini yang menjadikan ketakutan. Akhirnya selepas 22 bulan, runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan kerana kerakusan pemimpin mereka sendiri untuk berebut kursi empuk. Kita nak bagi tahu, runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan ni bukan kerana UMNO dan PAS. Kerana UMNO dan PAS ketika itu membawa suara rakyat. Runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan kerana perbalahan
antara dua figura politik yang tak habis-habis bergaduh. Sejak daripada zaman kita Sejak sekolah. daripada zaman saya sekolah sampai saya dah masuk politik, daripada tak reti politik sampai diberikan peluang dan ruang menjadi pemimpin dalam parti. Masih lagi dua figura politik ini masih bertelagah merebut jawatan utama dalam negara kita. Lain dan tidak lain, Atok dan juga brother Anwar bin Ibrahim kita. Calon Perdana Menteri terlama dalam sejarah negara kita. Malam ini kita nak bercakap kepada soal apa Melayu dapat.